Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini 23 hari bulan Disember 2021 pada pukul 12.02 malam. Okey, 12.02 malam ataupun awal pagi. So bersama saya sekali lagi melalui dalam channel Signalist yang akan membincangkan mengenai perkara-perkara berkaitan dengan dunia forex trading. Tapi fokus pada hari ini ialah untuk kita kembali kepada asas, kembali kepada basic. Kerana apa? Kerana basic itu ialah king. Basic is king. Hashtag basic is king. Okey. Perkara asas-asas dalam trading. Apa itu asas dalam trading, tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham ataupun kena clear. Okey, asas dalam forex trading. Okey. So apa itu perkara asas? Ramai di luar sana yang mengajar benda-benda basic sebelum kita nak trade. Apa yang perlu kita tahu. Tetapi bukan semua, tetapi kebanyakannya akan lebih fokus terhadap teknik ataupun metod masing-masing. Okey, masing-masing ada cara masing-masing, tak ada salah, tak ada betul, tak ada salah. Tapi bagi saya antara pertama ataupun perkara yang perlu dipertekankan sebelum kita masuk ataupun sebelum kita mendalami sebuah teknik, sebelum kita belajar untuk tekan button buy and sell, kita perlu faham tiga perkara. Okey, tiga perkara. Okey, yang pertama ialah pembentukan candlestick. Okey, pembentukan candlestick. Okey, pembentukan candlestick ni saya pernah bercerita melalui video-video sebelum, cuma saya akan masukkan secara ringkas sahaja. Okey, contoh pembentukan candlestick. Apa yang kita perlu tahu asas pembentukan candlestick? Kita ada satu candle, tuan-tuan. Okey, kita ada satu candle. Contohnya kita ambil bull. Okey, satu candle bull, and then kita ada satu shadow. Kita ada shadow di atas dan juga shadow di bawah. Okey. So melalui pembentukan candlestick ini, apa yang kita tahu, apa yang kita boleh ungkai daripada pembentukan candlestick tersebut. Of course, benda ini sudah pun ada yang telah pun menekankan perkara ini, which is kita ada zone ataupun kita ada macam mana kita nak baca candlestick itu ialah berdasarkan pergerakan sesebuah candle, contohnya 1 jam ataupun 1 hari. Okey, contohnya satu candle untuk daily punya chart, 1 hari punya candle, ini candlenya. Okey, ini pembentukan satu bullish candle di time frame daily, mewakili pergerakan sebatang candle di daily. So di sini kita boleh melihat adanya pergerakan sebatang candle ini dimulakan oleh open price. Open price ini ialah di mana price itu open selepas price sebelumnya close. Bila ada open price, of course kita akan ada close price. Okey, ada open, ada close. Okey, ada open, ada close, dan yang di atas ini ialah higher price. Okey, di sini ialah the highest price. The highest price. And then of course di bawah itu ialah point untuk lowest price. Okey, ini yang kita panggil sebagai konsep OHLC, kalau tak salah saya. OHLC ya. Lebih kurang lah. Dan tak kau lah kan kau nak pakai nama apa pun. Okey, this is the lowest price. So kita ada OHLC. Okey, OHLC. OHCL, whatever lah. Okey. So daripada sini kita faham pergerakan candlenya bermula di sini. Okey, pergerakan candlenya bermula di sini dan kita boleh katakan dia akan berhenti untuk di close di atas ini.
Okey, ini pergerakan candle bullish lah. Kalau candle bearish kita terbalikkan sahaja. Tetapi di sepanjang pergerakan candle ini kita boleh tahu ataupun kita boleh baca bahawa the lowest price yang dia pernah sampai is di sekitar bawah ini. Bawah ini is the lowest price. Okey, bawah ini is the lowest price dan di atas itu ialah highest price. So open, close, lowest, highest. Okey, lowest, highest. Okey, kenapa kita nak belajar tentang pembentukan candlestick ini? Kenapa dalam pembentukan candlestick ini kita boleh tahu, kita boleh menentukan di mana zone-zone support and resistance. So dalam kes ini saya boleh katakan bahawa di zone sekitar ini, kita boleh panggil sebagai resistance. Resistance tu apa tuan-tuan? Resistance itu ialah harga ceiling lah dalam bahasa Melayunya. Resistance ataupun kita panggil ceiling. Okey, nanti kita akan sembang lagi. Kita akan sembang lebih detail. Saya akan marking dulu. Okey, this is resistance dan ini represent support. Okey. Support tu apa tuan-tuan? Support tu lantai. Support itu lantai tuan-tuan ya. Support ataupun orang panggil SNR, itu saja. Okay. So daripada sini kita dapat identify apa benda kita dapat identify based on pembentukan candlestick. Kita dapat identify zone support and resistance. Support and resistance SNR. So daripada zone support itu, orang biasa kata kita akan mencari buy di support. Buy. Okay, kita tekan buy di sini. Dan di atas ini kita akan tekan sell. Bila ada resistance, dah sampai resistance, price kata dah sampai resistance, kita sell. Apa logiknya tuan-tuan? Kerana apa logiknya? Apa logiknya? Okey. Logiknya begini tuan-tuan. Okey. Kita tahu pembentukan candlestick ini sudah pun, contohlah saya bagi anda yang satu analogi, ini ialah pembentukan candlestick semalam. Okey, hari ini kita tak tahu lagi macam mana pembentukannya. Okey, tetapi kita melihat di sini. Okey, kita tahu daripada sini contohnya saya mengatakan bahawasanya di sini saya bagi satu analogi ya. Di sini harga price adalah lingkungan RM10. Okey, di sini harga berada di sekitar RM10. Dan di bawah ini harga berada di sekitar RM5. Okey, so secara logiknya begini tuan-tuan. Tuan-tuan, semalam harga ayam sekilo, harga sekilo berada pada harga RM10. Tetapi semalam juga harga ayam pernah mencecah RM5. So dia berada dalam satu julat, satu range tuan-tuan. Ini kita panggil sebagai satu range. Okey, ini sebagai satu range. So daripada sini kita boleh membuat satu kesimpulan bahawasanya harga ayam tertinggi pada semalam, pada hari semalam ialah pada harga RM10 sekilo. Tetapi dia juga pernah cecah pada harga terendah di sekitar RM6 sekilo. So, katakanlah tuan-tuan merupakan pembeli. Okay, satu soalan yang saya akan teruskan tuan-tuan, di manakah harga yang tuan-tuan target untuk beli? Tuan-tuan jangkakan tuan-tuan nak beli pada harga berapa ringgit sekilo? Of course kita akan pilih untuk beli pada harga yang terendah. So semalam harga yang terendah ialah pada sekitar harga RM5. So kita akan cuba tunggu sama ada hari ini, kita akan cuba tunggu ataupun esok. Kita tunggu harga cuba mencapai di zon-zon terendah. Okey, which is pada harga RM5 sekilo. Tetapi tuan-tuan, bagi seller ataupun penjual ayam, pemborong ayam, di manakah harga yang dia nak letak pada awalnya? Of course semalam sudah cecah RM10. Kenapa dia nak jual lebih rendah daripada RM10? Lebih rendah pada RM10. So of course secara logiknya dia akan menjual
ataupun dia akan cuba menjual mencari harga di sekitar RM10 sekilo. That's why analoginya seller akan cuba untuk menjual pada harga yang paling tinggi dan buyer akan cuba membeli pada harga paling rendah. Okey? So daripada situ kita sendiri boleh menentukan ataupun kita boleh menafsirkan berdasarkan pembentukan sebatang candlestick di manakah zon-zon support, di manakah zon-zon yang bertindak sebagai resistance, which is harga ceiling, harga tertinggi, support harga lantai, harga terendah. Okey, harga terendah. So katakanlah harga bergerak begini, harga bergerak ke bawah. Okey, harga bergerak ke bawah. Analoginya mudah. Bila harga mencecah RM5, which is sudah harga ayam sudah rendah, sekilo RM5, apa yang kita akan buat? Of course, sebagai buyer, kita akan beli kerana kita rasa itu adalah harga yang paling berbaloi untuk kita beli. Ayam tengah murah. Okey, tetapi bagi seller, dia mengatakan bahawa RM5 sekilo tak masuk akal harga, tak balik modal kalau aku nak jual. So, bila berlaku keadaan demikian, okey, di sekitar zon ini, saya makin color lain sikit. Okey, bila berlaku keadaan demikian, bila harga sudah pun mencecah RM6, RM5 tuan-tuan, di sekitar RM5, RM5.5, harga sudah pun berada di kawasan-kawasan terendah, secara automatiknya buyer akan masuk. Okey, pembeli akan masuk. Pembeli akan pergi pasar, akan pergi kedai-kedai runcit, akan borong ayam. Bila pembeli borong ayam dengan kuantiti yang banyak, secara logiknya, secara amnya, okey, supply ayam di dalam market akan berkurangan. Okey, so bila ramai pembeli, okey, bila ada ramai orang borong, okey, ramai buyer, secara logiknya stok barang akan berkurang. Stok barang akan berkurang. Okey, so dalam ini bila kita tahu ramai buyer masuk, beli pula dalam bentuk yang pukal, dalam bentuk yang borong, beli sekali harung, alang-alang dah murah, beli banyak. Contoh raya lah, harga tiba-tiba tunggu RM5, harga murah, kita beli 10 ekor satu rumah, kita beli 20 ekor. Of course, supply barang ataupun stok ayam di sebuah kedai itu akan berkurang. Okey, bila stok harga berkurang, permintaan tinggi, apa akan jadi pada price? Price akan shoot up. Kerana kita nak beli ayam, tapi ayam tak ada dalam pasaran. Kedai tu tak jual ayam, kedai ini tak jual ayam. Bila katakan stok ayam tu kurang, permintaan tinggi, harga akan naik kerana ia mengikut kepada hukum ekonomi makroekonomi, which is supply and demand. Okay, supply and demand. So dekat sini konsep utama supply and demand. Okay, bila kita bercakap pasal supply and demand, iaitu permintaan dan penawaran ataupun penawaran atau permintaan, kita ada hukum, tuan-tuan. Ada hukum ini dalam kelas Cikgu Mansur Safari. Dia selalu tekankan hukum supply and demand. Padahal benda itu is basic dalam asas ekonomi. You belajar, kalau zaman saya dulu, you belajar dalam form 4 ataupun form 5, tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Saya belajar di tingkatan 4 atau tingkatan 5. Hukum. Apa hukum dia, kan? Bila permintaan melebihi penawaran, okay, permintaan itu demand, penawaran itu dah supply, harga naik. Hukum permintaan, hukum supply and demand ialah permintaan, apabila permintaan lebih besar daripada penawaran, harga akan naik. Dan hukum dia, kalau terbalik, penawaran lebih besar pada permintaan, harga akan jatuh. Okey, sama
Kesnya sama tuan-tuan. Kita lihat sekali lagi. Okey, contohnya sekarang harga berada pada sekitar RM10 sekilo ayam. Kita pakai analogi yang sama. So, apa jadi dengan buyer? Adakah buyer akan beli pada harga RM10? Tidak. Buyer tidak akan beli bila harga mahal. Tetapi seller akan push untuk jual barang dia pada harga RM10. Contoh, seller dia ada banyak, dia sudah simpan stok ayam yang banyak. Okey. So dia tunggu. Sekali harga naik RM10. Of course, dia akan mengambil kesempatan ini untuk menjual kebanyakan daripada stok ayam dia. So dia dapat harga sekilo RM10. Bila mana dia jual semua stok ayamnya, and then ada buyer lagi yang nak beli, stok ayam tiada. Stok ayam tiada. Bila dia kata dia jual harga pada RM10, okey, and then buyer tak nak beli pada harga RM10, tak akan berlaku perkara itu. Kerana apa? Kerana seller akan push untuk masuk kerana dia menjangkakan harga sudah mencapai tahap RM10. Dan bila mana penawaran melebihi permintaan, which is seller dah dump semua dia punya stok, harga secara automatiknya akan menjatuh. Okey, contoh saya bagi satu lagi. Dia dah simpan, seller sudah simpan stok yang banyak. Okey, seller sudah simpan satu stok yang banyak. And then dekat you nak beli stok. Okey, so you nak beli stok. Kerana apa? Kerana time tu you rasa, alamak, sekarang ni adalah musim banjir. Contoh musim banjir, sebelum musim banjir. Tapi kerajaan dah bagi warning. Kerajaan dah bagi warning. Okey, akan berlakunya satu senario, akan berlakunya musim hujan. So buyer panik, buyer beli. Buyer panik. So seller dia pandai. Bila buyer panik, seller akan simpan stok. Dia akan tunggu pada harga, bila stok sudah naik pada harga tertinggi, baru dia akan release dia punya stok. So kat sini seller akan dapat pada harga yang terbaik. Tapi bila buyer dah beli pada kuantiti yang banyak, seller dah jual pada kuantiti banyak, seller skip. Bila dia dah jual dari RM10, dia seronok, dia keep restock lagi dengan harapan dia boleh jual pada harga tertinggi. Tetapi tuan-tuan kena ingat, bila barangnya itulah ataupun bila ayamnya sudah berada banyak di pasaran, secara automatiknya buyer ada banyak alternatif. Buyer ada, kalau nak beli ayam banyak kat pasaran, tak apalah, kita tunggulah. So dekat sini seller sudah pun tidak mempunyai privilege untuk jual ayam pada harga yang mahal. Sebab apa? Sebab dia jual ayam, B jual ayam, C pun jual ayam. So tapi buyer tengok A ada, B ada, C ada. So dekat situ akan berlakunya pertumbuhan persaingan di antara A, B dan C. Okay? So dekat situ bila ada persaingan, dia akan cuba untuk kurangkan harga. Kerana apa? Kerana dia ada banyak stok. Dia kalau boleh, dia nak releasekan stok. So secara automatiknya, bila kata dia nak clearkan stok, dia akan, kalau dia kata dah pada harga RM10, maybe aku nak jual pada harga RM8. Tak apalah, aku untung sikit saja. So price akan turun. And then seller masuk lagi, banyak lagi nak jual ayam, sebab dia kata jual ayam sekarang untung. Tetapi bila penawaran melebihi permintaannya tak ramai, tapi penawarannya, orang yang makin jual ayam makin ramai. So secara automatiknya permintaan akan semakin berkurangan dan price akan turun dan terus turun. Itu ialah konsep ataupun apa yang tersirat di sebalik pembentukan candlestick, which is dia mengatakan bahawasanya candlestick secara asasnya kita boleh melihat open, close price, highest price and lowest price, and then kita melihat lowest price bertindak sebagai support ataupun lantai, okey, dan highest price ataupun close bertindak sebagai resistance ataupun ceiling, harga ceiling. Konsepnya seperti saya terangkan tadi, dia berkait rapat dengan hukum supply and demand. Bila harga yang mahal, seller akan try push untuk jual pada harga yang mahal, tetapi buyer akan try untuk beli pada harga yang murah. So bila pada buyer akan beli harga yang murah, of course bila mana buyer masuk and then buyer beli,
Bila buyer beli dalam kuantiti yang banyak, barang semakin berkurang. Bila barang kurang, orang nak beli, barang tak ada, hukum permintaan melebihi penawaran, harga akan naik. Okay, so bila harga naik, and then seller kata, okay, this is the point, this is the price yang kita akan jual. Okay, kerana apa? Bila barang kurang, kerana apa barang kurang? Kerana kemungkinan seller ada simpan stok, dia tak nak release lagi stok sebab dia nak bermain dengan harga. Itu key point dia nak bermain dengan harga. Dia nak tunggu harga naik baru dia nak jual dengan kuantiti yang mahal. Kerana apa? Kerana dia tahu permintaan waktu ini adalah waktu yang tengah peak, kerana barang tak ada, dia pula ada stok yang banyak, so dia boleh tekan harga. So dia akan jual pada harga RM10. So bila dia jual pada harga yang banyak, of course dia akan restock kerana dia beranggapan dia masih lagi push pada harga. So tetapi dalam masa yang sama, ada lagi supplier yang masuk. Bila supplier banyak masuk, supplier A, B, C masuk, so automatiknya penawaran semakin banyak, ayam kuantiti bilangan ayam semakin banyak. Dan bila kuantiti ayam semakin banyak, kompetisi semakin banyak, banyak kedai jual ayam, buyer ada banyak pilihan, buyer ada banyak alternatif, so dia boleh nego. Pergi A, tak dapat, pergi B, tak dapat, pergi C, dapat harga murah. So C dapat harga murah, contoh pada harga RM8 sekilo. Lepas tu keesokan harinya, B pergi ke C, C kata harga RM8, B pergi dekat A kata, oh dia jual RM8, aku boleh turun lagi pada harga RM7. So begitulah continuously, price pun seterusnya akan turun. Okay, konsepnya itu adalah konsep mengenai candlestick. Dan secara tak langsung saya sudah pun memasuki konsep yang kedua yang berkaitan dengan supply and demand, which is pergerakan market ataupun price ataupun apa lagi, pasaran. Okey, secara amnya bila saya mengatakan konsep supply and demand secara amnya, saya telah pun menerangkan kepada tuan-tuan mengenai pergerakan market price. Macam mana market bergerak? Macam mana market itu bergerak? Adakah market itu bergerak disebabkan kita buy, ataupun market itu bergerak sebabkan kita sell? Sebab itu pergerakan market, tuan-tuan, adalah berdasarkan hukum supply and demand. Kita ada permintaan, kita ada penawaran. So hukum permintaan ini yang amat penting, asas ekonomi tingkatan 4. Permintaan, jika permintaan melebihi penawaran, harga akan naik. Jika penawaran melebihi permintaan, harga akan turun. Itu hukum. Okey, itu hukumnya. Okey, boleh faham, tuan-tuan? Simple saja, saya terangkan saya simple saja. Ataupun saya bagi contoh satu lagi. Okey, contoh satu lagi. Kita senang faham. Okey, kita faham bila barang kurang, of course harga akan naik. Tapi bila barang banyak, harga akan turun. Tetapi tuan-tuan, akan ada berlakunya manipulation. Manipulation ni apa, tuan-tuan? Tuan-tuan selalu dengar manipulation, buyer manipulate, seller manipulate, buat kebar. Manipulation. Okay. Ataupun berlakunya sesuatu event. Manipulation. Aja pun salah. Okay. So dia ada berlaku satu keadaan di mana berlaku disebabkan sesuatu keadaan yang tak dijangka. Yang tak dijangka. Dan yang kedua ialah berlakunya strategi, ataupun saya nak kata apa strategi lah. Saya punya strategi lah. Nanti kalau kita ada word dia lagi baik, kita akan pakai. Okay. Contoh, tuan-tuan, saya bagi satu senario. Okay, kita tahu Top Glove. Top Glove ialah satu pembekal sarung tangan berdasarkan yang diperbuat pada getah. Sarung tangan daripada getah. So, tuan-tuan, bila berlakunya, saya relate dengan isu semasa, bila berlakunya pandemik COVID, apa jadi kepada Top Glove?
kita tahu bila berlakunya COVID, ramai hospital memerlukan sarung tangan. Okay? Memerlukan sarung tangan. So di sini kita melihat permintaan sarung tangan itu amat tinggi. Permintaan, demand bila ada COVID, demand untuk sarung tangan, saya sebut sarung tangan je lah, sarung tangan tinggi. Okay? Demand sarung tangan tinggi, tuan-tuan. So bila demand sarung tangan tinggi, Top Glove terpaksa bekerja siang malam 24 jam untuk meet that particular demand. Okay? So of course, bila demand tinggi, bila Top Glove tak dapat nak meet dia punya delivery whatsoever, dia kena try lah, dia kena cuba dapat lah. So daripada situ dia dapat satu advantage, tuan-tuan. So dia boleh naikkan harga. Contoh, ada satu hospital nak order, saya nak order sarung tangan saya dah tak ada, stok sarung tangan dekat hospital dah tak ada, tapi saya perlukan cepat. So Top Glove kata, boleh, you nak cepat, tapi saya terpaksa naikkan harga. Kenapa? Kerana you nak cepat. Instead of saya jual kamu pada harga sepasang RM2, saya jual harga RM4. Double, tuan-tuan, double. So nak tak nak, hospital kena terima, sebab dia memang tak ada stok yang boleh deliver atau boleh buat delivery untuk dia punya stok. Hanya Top Glove saja. Hanya Top Glove saja. So secara tak langsung dia nak tak nak kena beli. So and then dekat situ Top Glove boleh tekan harga. Sebab apa? Sebab situasi yang tak dijangka, which is pandemic COVID. Tetapi di sini macam mana kita katakan Top Glove tu ambil advantage. Ini yang dikatakan sebagai strategi. Dia kata, okey, permintaan tengah tinggi sekarang ni, so kita pun tak menang tangan. Tak apa, kita ambil order, tapi kita akan increasekan harga. Sebab apa? Sebab kita nak hire pekerja-pekerja asing. Kita nak beli stok-stok bahan-bahan material. Kita nak restock bahan-bahan material ini. Okey, kita nak restock bahan-bahan material. Tapi kita pun juga boleh kaitkan dengan Top Glove nak beli stok. Okey, nak beli stok, nak beli material untuk buat sarung tangan. Of course, dia akan liaise dengan siapa? Dia akan pergi mencari. Okey, dia akan mencari stok dia dekat pengeluar material. Dia nak beli daripada pengilang-pengilang lah. Dia nak beli kepada supplier lah, vendor. Supplier. Okey. So Top Glove kata, okey, dia dah secure satu order daripada hospital 1000 sarung tangan. Okey, 1000 sarung tangan. Tapi of course lah, dia kena beli stok dulu. Okay. And then supplier pula tahu, kau sekarang ni nak beli stok sebab kau ada demand yang tinggi. And then dia tahu, supplier ni tahu hanya dia saja yang boleh provide stok dekat this one, dekat Top Glove. Dia boleh supply dekat Top Glove. Tapi dia ada strategi juga. Dia kata, aku boleh jual. Dia jual macam biasa. Okay? Tapi aku hanya boleh supply kau banyak ni saja. Aku hanya, contohnya dia perlukan, kalau 1000 sarung tangan, kemungkinan dalam 2000 lah kuantiti kilo ke whatsoever. Okay, so kita ambil mudah lah, 1000 sarung tangan, satu sarung tangan sekilo bahan mentah dia. Okay, sekilo material dia. So supplier kata, okay, boleh, aku boleh supply, tapi instead of aku bagi sekilo, satu sarung tangan sekilo, contohlah satu sarung tangan 10 gram, instead aku bagi 10 gram, aku hanya boleh bagi 5 gram sahaja. Kenapa dia buat macam tu? Sebab strategi dia nak kumpul stok. Contoh, dia nak membuatkan bahawa dia nak try bagi tahu Top Glove yang dia kata, okay, material ni sekarang dekat market tak banyak. Tak banyak dah supplier yang boleh provide this particular material. So dalam masa yang sama, dia try kumpul stok. Dia try
kumpul stok, ataupun kita panggil apa bahasa dia, saya pun lupa dah tuan-tuan. Kumpul stok. Okay, dia kumpul stok banyak-banyak. Dia minta 10, dia release 5 saja. Dia minta 10, dia release 5 saja. Dia minta 10, dia release 5 saja. Sampai satu tahap Top Glove kata, alamak, saya tak boleh lagi 5, saya kena minta banyak juga. Supplier kata, boleh, tapi kamu kena beli pada harga yang mahal. Saya boleh bagi kamu semua stok yang saya ada, tapi kamu kena beli pada harga yang mahal. So maknanya kat sini tuan-tuan, dia sudah kumpul stok banyak-banyak. So dia nak bermain dengan harga. Dia nak tunggu dulu harga berada pada sekitar yang paling tinggi sebelum dia riliskan semua dia punya stok kepada Top Glove. Okay, so itu ceritanya tuan-tuan. Itu yang kita panggil sebagai manipulation, keadaan yang tak dijangka, ataupun strategi pemasaran ataupun procurement, strategi masing-masing. Di mana kes tadi kita tahu COVID melanda, demand sarung tangan tinggi, hospital nak beri sarung tangan tak cukup. So Top Glove kata boleh nak bagi, kita akan naikkan harga. Sama juga dalam contoh di sini, bila kata Top Glove, dia perlukan supplier yang akan provide dia punya material, dia punya raw material lah. Sebab kalau tak ada raw material, macam nak buat sarung tangan. Okay, supplier kata boleh, tapi daripada dia minta 10, dia bagi 5 saja. Sebab dia kata ini ada tempat ini adalah satu lubuk yang dia boleh buat duit. Sebab dia tahu Top Glove akan sentiasa beli daripada dia. Sampai satu tahap Top Glove tak boleh tahan dah. Top Glove kata dia memang nak dia punya material dengan banyak. Dia kata instead aku beli sikit better, aku beli pukal. Dalam masa yang sama, supplier sudah kumpul itu stok, dia sudah ada banyak kuantiti stok. Dia boleh kata okey, aku boleh jual, tapi aku akan jual pada harga sekian. Okey, kerana apa? Kerana dia tunggu dulu harga dia naik, harga dia mahal. Bila harga mahal, dia dump dia punya stok dalam market. Pam, dia jual pada harga RM10. Okey, so bila dia jual harga RM10, of course dia akan profit lah. Sebab supplier nak jual pada harga yang mahal, ingat. Tetapi pembeli nak memberi pada harga yang murah. So bila kata supplier ni dia jual pada harga yang mahal, okey, Top Glove kata tak boleh jadi ni, kita kena cari another supplier. Dia nak cari another supplier, dia nak buat sourcing, vendor sourcing kita panggil. Okay, vendor sourcing. So instead of dia pergi kat supplier A, dia pergi dekat supplier B. Dia try to negotiate. Sebab dia sudah terkenal lah. Dia kenal apa? Sebab dia dah beli stok yang banyak dekat supplier ni pada harga yang mahal. Lepas tu dia fikir-fikir, aku beli pada harga yang mahal pula, why not kita cari supplier B ataupun kita cari supplier C. Bila dah banyak supplier, ada A, B, C, ini punya Top Glove, dia sudah ada itu negotiation power lah. Dia kata, supplier B boleh offer rendah daripada you, kenapa you boleh jual harga mahal? Tak apalah, saya pergi kat B. Kalau you tak boleh match itu punya harga, saya pergi supplier B. Maknanya sudah ada banyak supplier dalam pasaran. Sudah ada banyak supplier dalam pasaran yang boleh provide that material. So kat sini ada supplier B, supplier A, supplier C. So yang tadi Top Glove mula-mula dia hanya ada supplier A itu saja. Dia beli dekat kita saja. Tetapi bila dia kata, kenapa dia jual mahal sangat ni, aku tak boleh tahan. So dia cuba cari supplier lain. And then supplier of course nampak bisnes ni ada potensi lah, kan? Ada potensi sebab permintaan tengah banyak. So dia pun sudah masuk ini line dan cuba cantas ini supplier lah. Dia cuba cantas. Mula-mula ini beli pada harga, supplier pada harga yang mahal untuk beli stok banyak. Dia sudah sedar diri, dia sudah cari itu supplier C, supplier B. Dalam masa yang sama dia melaga-lagakan supplier lah. Kenapa you tak boleh jual pada harga ni? I pergi dekat B yang boleh jual. Alamak, ya ke? Okey. Berapa B jual? B jual pada harga sekian-sekian. Dia try to match. Dalam masa yang sama, dia pula pergi cari supplier C. C, kenapa you tak boleh bagi harga? B bagi harga ini.
A bagi harga lagi rendah pada B. Kenapa you tak boleh bagi harga rendah ataupun within the range? So diorang ni bergaduh, berlakunya price competition. So sesiapa yang boleh bagi pada harga yang terendah, of course Top Glove akan pergi kepada that particular supplier. That's why secara logiknya, harga daripada harga yang mahal tadi tu, yang dia beli pada supplier A, sudah jadi murah lah. Harga sudah jadi murah. Okay, so itulah konsep hukum permintaan dan penawaran, supply and demand, dalam menentukan pergerakan market ataupun pergerakan price. Di samping akan ada berlakunya manipulation, which is strategi buyer dan seller, dan juga ada berlakunya keadaan yang tak dijangka seperti COVID ataupun banjir besar baru-baru ini. Okay, so nampak tuan-tuan, nampak ini asas. Ini asas yang perlu tuan-tuan kuasai. 2 perkara asas, actually ada 3, tapi kalau tuan-tuan boleh nak dengar, saya akan boleh teruskan, tak ada masalah. Okeylah, saya masuk yang ketiga. Tapi yang ketiga ni saya rasa saya sudah ada dalam video-video sebelumnya, which is market structure. Okay, bila kita sudah tahu asas pembentukan candlestick, asas pergerakan market, kita secara automatik akan go to the next topic, which is market market structure. Apa itu market structure, tuan-tuan? Okay, market structure, kita banyak sebut market structure. Kita tahu market structure, tuan-tuan pun mesti tak tahu market structure itu apa. Market structure ialah pergerakan high and low. Okay, contohnya pergerakan high low, kita ada high, kita ada low, kita ada higher high, kita ada lower high, higher low, higher low, and then kita ada higher high. Okay, so kita tahu harga bergerak membuat high yang baru, membuat low, membuat high yang baru, membuat low yang baru, dan membuat high yang baru. So pergerakan ini adalah disebabkan oleh konsep supply and demand. Supply and demand. Dan dalam market structure, pergerakan high low ini membentuk trend. Ini yang dinamakan sebagai trend. Market structure dalam pergerakan high low membentuk trend, market trend. Okay, ini yang dinamakan sebagai trend. So daripada kes ini, bila ada high, saya tulislah tuan-tuan, senang sikit ini high, ini high. Okay, so ini lower high, sebab lowernya paling ni lower high, lower high. So bukan lower high, tuan-tuan, sorry, high low. Aduh, sesasul pula. This one is higher high. Okay, higher high. Okay, so this one is new high low, dan this one is new higher high. Kita tengok price semakin hari semakin tinggi, membuat harga dia pecah, dia buat harga yang lagi tinggi. So daripada sini kita tahu market berada dalam keadaan uptrend. Inilah trend, tuan-tuan. Inilah yang dinamakan sebagai trend. Dan pergerakan high low juga kita boleh mencari di manakah zon-zon berkepentingan, tuan-tuan. Zon-zon berkepentingan. Ini ialah zon-zon yang berkepentingan. Okay, ini apa? Ini harga tertinggi. Ingat balik konsep candlestick, harga tertinggi bertindak sebagai resistant. So ini juga adalah resistant, tuan-tuan. Resistant, saya panggil R lah, R1 lah. Saya pinjam saya pinjam Cikgu Mansurnya, R1. Okay,
So dia tengok ini ialah harga terendah sebelum dipecah. So ini low bertindak sebagai apa tuan-tuan? Low bertindak sebagai resistance, sebagai support. Ni S1, tulislah S1, faham lah tuan-tuan okay. So bila dia break resistance atas membuat new high, dia membentuk resistance yang baru, which is R2 tuan-tuan. Dan support ini, zone ini kita panggil sebagai S2, support yang kedua. Support yang kedua. Okay, and then dia naik lagi, berhenti dekat situ. So bila dia berhenti, kita boleh quantity ni sebagai R3, resistance yang ketiga. Kenapa saya kata ini resistance? Ingat balik tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata ini, okay, kita ambil contoh lah, ini tak jadi lagi, okay, sekarang price berada di sini. So secara automatiknya kita boleh tahu ini ialah harga tertinggi. So kita tahu bila harga tertinggi, highest price, close price, highest price bertindak sebagai apa tuan-tuan? Ceiling, resistance. Okay, and then kita move, tengok bila harga bergerak daripada sini ke sini, dia pecah di atas harga, dia naik sini, lepas tu dia kemudian baru dia akan turun pullback sikit. So kita boleh tahu ini ialah harga tertinggi, ini ialah bertindak sebagai resistance yang kedua. Okay, and then price turun. So bila kita tahu ini harga tertinggi, ini of course dah harga terendah. So kita marking siap-siap, ini harga terendah, lowest price bertindak sebagai lantai, sebagai support. And then kita tengok kat sini pula, harga naik lagi pecah. Oh, sekarang harga sampai ke sini, and then dia ada sedikit pullback lah. Okay, bila ada berlaku pullback tu, kita tengok, okay, this one is the highest price, bertindak sebagai resistance. Lowest price kat mana? Dekat sini. So secara automatik dia akan jadi support dekat sini. So setiap pergerakan ni dia ada harga tertinggi, harga terendah. So harga tertinggi bertindak sebagai resistance, harga terendah bertindak sebagai support. Back to basic, asas pembentukan candlestick. Pergerakan market, kenapa harga naik, kenapa harga turun? Inilah hukum supply and demand. Ini ialah struktur pergerakan market. Struktur pergerakan market berkait asas dengan hukum supply and demand. Kenapa harga naik, kenapa harga turun? And then bila ada pergerakan high and low, akan membentuk resistance ataupun support, atau membentuk SNR. Semuanya berkisar tentang kita cerita tadi, pembentukan candlestick. Tuan-tuan, senang cerita, di daily, ini daily punya candlestick. Kita merefer kepada sini, daily punya candlestick. Kita tengok balik dekat sini. Daily punya candlestick, dalam untuk time frame 1 jam, ada berapa batang candle tuan-tuan? Ada 24 batang candle. Mungkin ini ada, contoh sini ada 4 candle, sini ada ada 4 candle, sini ada 4 candle, 4 kali 3 dah 12. Sini maybe ada 4. Kita bagi pukul rata 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle. So setiap pergerakan ini ada 4 candle, kita pukul rata. So bila kata pergerakan ini ada 4 batang candle, naik 4 batang, turun 4 batang, naik 4 batang, turun 4 batang, dia akan membentuk sebatang candle di daily di sini. So secara automatik dekat sini kita boleh tahu dah dekat mana dia punya zone resistance yang kuat dan zone support yang kuat. This one akan refer balik dekat sini tuan-tuan. Bila kita tengok dekat daily, oh, ini rupanya cerita dia. Sebab apa dia naik sebatang ni? Oh, sebab market dekat H1 dia buat macam ni, kan? So kat sini uptrend, 4 batang naik, 4 batang turun, 4 batang, 4 batang. Macam tu lah ceritanya tuan. So secara automatik ni kita tahu, okay, candle daily dah close, okay, structure ni dah complete untuk 1 hari. So kita tengok keesokan hari, kita tengok harga semalam, okay, kita boleh detect dah harga semalam, harga price berada pada zone tertinggi ialah di sekitar ini. Kita dah marking kan tuan-tuan? Ini bertindak sebagai main support, main resistance, harga ceiling. Dan ini bertindak sebagai what we call that sebagai harga lantai, support. Ini adalah resistance, ini adalah main support. So apa yang berada di tengah-tengah yang kita label S1, S2, S3 ni? Inilah
yang kita panggil sebagai supply SND punya zone lah. Ini ialah demand zone, ini ialah supply zone. Ini ialah demand zone, ini ialah supply zone, ataupun supply bertukar kepada demand. So RBS ke SBR, orang panggil resistance bukan support, support bukan resistance. That's why saya katakan dalam video sebelumnya, kita sudah identify di manakah significant support and resistance, ataupun di manakah harga tertinggi atau terendah. Pergerakan di tengah-tengahnya ataupun zone di tengah-tengahnya based on pergerakan market structure yang saya sebut tadi, juga boleh bertindak sebagai supply zone ataupun demand zone. Itu ceritanya, tuan-tuan. Itu ceritanya. Daripada pembentukan sebatang candle di daily, kita pecahkan, kita tengok apa strukturnya di daily, di H1 melalui pergerakan 20 batang candle. Kita boleh melihat pergerakan high dan low, high dan low, high dan low, high dan low. So kita akan bila katakan candle ini sudah complete, inilah rupa bentuk chartnya. So daripada situ kita boleh mengenal pasti di manakah zon tertinggi dan zon terendah di daily berdasarkan chart di H1. So bila kita dah marking zon tertinggi, kita marking sebagai resistance, zon terendah kita marking sebagai support. Apakah zon di tengah-tengahnya? Saya lebih gemar menggunakan istilah supply zone ataupun demand zone di tengah-tengah. Dia boleh, dia you all nak panggil apa ke, supply apa, nak panggil SNR kecil ke sama besar, tapi saya pergerakan di antara highest price ataupun lowest price, resistance yang kita marking di daily itu di H1, saya akan mengatakan ia adalah antara kawasan-kawasan di antaranya, di pergerakan di antara high and low ini mewakili kawasan-kawasan demand ataupun supply zone. Okey, demand ataupun supply zone. Okey, ini pergerakan candlestick di daily. Ini ialah pergerakan candlestick di H1 dan membentuk satu structure yang membentuk satu trend, which is up trend. Clear, tuan-tuan? Jangan pening-pening. Kalau tak pening, kalau pening, cuba fahamkan balik, cuba kita kaitkan balik macam mana pembentukan candlestick di daily satu batang saja, tapi kalau kita buka di H1 bermacam-macam cerita. Market structure-nya inilah, katakan inilah structure-nya. So daripada situ kita boleh tahu, okay, this is the trend, the trend is uptrend. And then bila candle ni close, kita mark siap-siap kat daily, ini bertindak di mana highest price, di mana lowest price, bertindak sebagai resistance, harga ceiling, harga lantai. So segala pergerakan di dalam ni, contohlah dia naik ke, dia turun ke, dia masuk sini ke, balik ke. So ini adalah kawasan-kawasan yang bertindak sebagai macam ni, contoh macam ni, macam ni, contoh lah. So kita tahu ini adalah zon yang berkepentingan, which is sebelum ni pernah jadi supply zone. Dia sudah pecah. So sekarang ni bila sudah pecah, sudah breakout, kita akan sell lah kat sini, lebih kurang lah, tuan-tuan ya. So bila price sampai kat sini, kita tahu okay, ini adalah support, kita akan belilah. Bila support kita balilah, so harga kemungkinan akan naik. So segala pergerakan selepas itu di sini kita boleh definisikan melalui pemahaman saya sebagai pergerakan ataupun sebagai zon SND. Di antara SNR, support and resistance, pergerakan di antara SNR, resistance dengan support, saya katakan sebagai zon-zon SND. Zon SNR, di antaranya pergerakan di dalamnya ialah zon-zon SND. Clear, tuan-tuan? Clear? Okey, clear. Okey. Ini market structure, tuan-tuan. So, macam mana kita nak tahu trend ni akan berlakunya? Macam mana kita nak tahu dia mau reverse? Itu kita akan cerita nanti lah, tuan-tuan ya. Itu kita akan cerita nanti. Sebab structure ni tak complete lagi. Dia akan ada complete structure bila ada satu uptrend, and dia ada satu sideway, tuan-tuan, sideway yang panjang, maybe macam ni. Tetapi sideway ni kemungkinan besar price tidak mampu untuk break this particular resistance, and then tiba-tiba ada buat satu low, and then dia naik balik whatsoever, tak kisahlah, dia naik balik, tiba-tiba pam, probe. Kenapa jadi probe tu? Dia sudah break ini
punya kawasan lah yang kita marking tadi tu. Ini punya kawasan dia sudah break. Ini high low lah. Ini S2 sudah break, which is ini dulu kita kata kita nak buy kalau dia sampai sini kan, sebab ini kita kata demand zone. Tapi dia sudah break lah tuan-tuan. Dia sudah break. Bila kata dia sudah break secara automatiknya, kita tahu ini adalah sign of reversal tuan-tuan. Ini adalah sign of reversal. Sebab sudah ada apa? Sudah ada breakout. Sudah ada breakout. Apa cara jaga breakout? Allah, breakout tak kerja apa ni. Sudah ada breakout. Okey, ini breakout. Bila sudah ada breakout, ini sudah bagi kita signal bahawasanya market ada potensi untuk turun. So, kita buat apa? Biasalah, kita akan cari peluang-peluang kita nak sell lah tuan-tuan, untuk masuk sell. Mungkin dia try situ, mungkin dia jatuh, boleh jadi macam tu, ataupun dia test balik atas ni kah sebelum dia turun. Macam tu lah. Ini market structure. So daripada market structure ini tuan-tuan, barulah terlahirnya teknik-teknik di luar sana. Ini orang akan kecam saya tuan-tuan. Ini orang akan kecam saya. Ini orang akan kecam saya. Kalau tuan-tuan tak percaya, saya bagi satu contoh. Supply and demand, QM level, Quasimodo. Apa modo-modo semua Quasimodo. Price buat high, low, high, break, high, low, and then price test balik dekat kawasan-kawasan ni. Ini contoh Quasimodo. So macam mana dia orang study teknik-teknik sampai yang demand dia term Quasimodo whatsoever? Berdasarkan pergerakan market structure tuan-tuan. Berdasarkan pergerakan market structure. Satu contoh saya bagi BBMA. BBMA ini bila dah pecah ni, normally akan berlakunya satu keadaan signal yang kita panggil sebagai arah kukuh. Kalau pecah ni arah kukuh sell lah. Dan sudah pecah arah kukuh sell, so kita tunggu apa? Kita tunggu re-entry sell. Di MA5, MA10, kemungkinan besar MA5-10 yang berada di sini. Ini adalah perkara-perkara yang berlaku, yang sering berlaku. Ini yang kita panggil sebagai market behavior juga tuan-tuan. Kerana apa? Kita tahu market bergerak, membuat high and low, membentuk satu structure, market structure, and then bila mana berlakunya breakout, sudah ada signal-signal reversal. Benda ni kita boleh tengok melalui price action yang lepas-lepas, market behavior yang lepas-lepas. Inilah pattern yang kebiasaannya berlaku. So daripada itu, daripada market structure ini, daripada price action, historical data, historical price action, kita dapat mengenal pasti pattern-pattern atau bentuk-bentuk chart berdasarkan pergerakan market structure, dan terlahirlah banyak teknik-teknik di luar sana yang berdasarkan penggunaan ataupun berasaskan bacaan penggunaan market structure. Ramai yang akan kecam saya, kemungkinan besar. Saya tak kisahlah. Tapi ini apa, berdasarkan apa yang saya nampak, berdasarkan kajian saya, berdasarkan pemerhatian saya. So dekat sini apa yang penting tuan-tuan? Adakah teknik itu penting? Ya, teknik itu dia memudahkan kita tuan-tuan. Teknik itu dia memudahkan kita. Contoh teknik BBB ada indikator. Indikator itu memudahkan kita. You tengok, tunggu MA high, MA low, reject, you sell. You tengok MA high, MA high, MA low, reject, you buy. MA high, MA high, reject, you sell. MA low, you reject, you buy. That one is, dia memudahkan kita. Tapi mesti you all tanya-tanya, kenapa kita nak sell dekat MA high, kenapa kita nak sell dekat MA low? Purata pergerakan 5 candlestick, purata pergerakan 10 pattern. Ya betul, dia purata, still bertindak sebagai support and resistance, dynamic. Tetapi kembali balik kepada asas tuan-tuan, kembali balik kepada asas. Inilah perkara-perkara yang akan explain, yang akan terangkan kenapa setup signal dia begitu, kenapa SND setup Quasimodo-nya begitu, berdasarkan pembentukan candlestick, berdasarkan pergerakan market, pergerakan price, mengikut hukum permintaan dan penawaran, dan daripada itu terbentuknya
market structure, which is kita akan identify apa trend semasa market, sama ada uptrend atau downtrend. And then bila ada uptrend, macam mana nak kenal pasti signal-signal reversal. Bila sudah ada itu breakout di sini, and then price naik, test MA high kah, ada QM kah, ataupun CB1 pecah kah di sini, FMCBR. Dia kata bila CB1 pecah, kita boleh masuk. Tengoklah kalau ada entry level 6 pembentukan ABC kah, ataupun entry level 2 kah dekat sini, ataupun apa dominant break kah, apa break kah. So semuanya berdasarkan market structure, pergerakan market structure, berdasarkan pergerakan market dan pembentukan market structure. Semuanya bermula di mana? Semulanya bermulanya di sini, pembentukan candlestick, pergerakan market, hukum supply and demand, penawaran permintaan. Bila dah ada semua ni, barulah price bergerak. Bila price bergerak, price membentuk satu structure. Daripada structure ni adalah zone zone SNR. Pergerakan di antara SNR dipanggil sebagai SND, zone-zone SND. Bila mana ada berlakunya breakout, kita akan masuklah reversal, ataupun sekiranya break dekat atas ni, kita akan concentrate buy lagi lah. Itulah ceritanya. Itu asas dalam forex trading. Ini asas secara general. Actually saya pun dah bagi agak deep berdasarkan pemahaman saya. Ini agak deep. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan boleh fikir logik tak logik, terpulang kepada tuan-tuan. Tapi ini adalah apa yang saya rasa kalau tuan-tuan nak trade. Perkara pertama, kalau tuan-tuan masih baru, saya concentrate dekat orang-orang yang baru sebab saya kesian, saya nak tolong. So tuan-tuan jangan, kalau boleh, jangan go straight to the technique. Jangan go straight untuk mencari setup. Jangan go straight nak belajar setup full margin whatsoever, full margin ke, setup menang sorak kampung Tergadai ke. Jangan begitu dulu. Tuan-tuan cuba faham asas apa basic sebelum tuan-tuan nak trade. Tuan-tuan, kenapa? Kerana kalau tuan-tuan tak faham basicnya tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan tertanya-tanya, kenapa dia buy kat situ? Kenapa dia nak kena sell kat situ? Takkan tuan-tuan nak membabi buta saja. Dia kata, okey, bila dah sampai reject ni kita sell ramai-ramai. Tuan-tuan nak jadi macam tu kah? Tuan-tuan nak ikut saja kah? Kita, kalau boleh, kita kena tahu kenapa kita nak buy, kenapa kita nak sell. And then kita tahu kenapa setup tu tak jadi. Kita pun boleh tahu, okey, setup ni tak jadi, okey, tak apa. Bila kita tengok balik, okey, kita faham sebab apa tak jadi. Sebab okey, kenapa kita sell, dia still naik. Sebab sebenarnya dia tak market structure still lagi uptrend, dia tak break lagi dia punya key level dia whatsoever, which is support and resistance. That's why contoh dari sini, kalau dia break di slow, which is dia break high lowest price ni, total trend change lah tuan-tuan. Total trend change lah daripada uptrend jadi downtrend. Even though dia di sini, contoh saya bagi macam ni tuan-tuan. Contoh harga turun sampai sini je, dia tak belajar break di sini, dia belum jadi itu total trend, dia masih lagi uptrend. Tapi kalau dia break sini, total pertukaran trend. Dalam VBA kat sini normally akan terjadinya momentum, bacaan momentum. Bacaan momentum ni kalau kita rujuk BMA lah. So bila dah break major support dekat sini, total trend changes daripada uptrend to downtrend. Itu je tuan-tuan. Itu apa yang kita boleh kaitkan. That's why saya berani kata semua teknik, kebanyakan teknik-teknik di luar sana adalah berdasarkan basic, 3 basic utama. Pembentukan candlestick, pergerakan market ditentukan mengenai hukum supply and demand, dan pergerakan market membentuk market structure. Inilah market structure. Tuan-tuan, saya rasa dah banyak saya cerita, saya dah sejam dah ni. Apa cerita sejauh orang biasa jual benda ni 10-20 ribu kat luar, kita bagi free liok basi je. Tak apa tuan-tuan, kita bagi free. Dalam signal list kita ajar free. Asas kita bagi free. Kita tak ajar teknik lagi ni. Ini asas. Teknik BBB you all dah tahu. Teknik FMCBR you all dah tahu. Teknik SND you all semua dah tahu. Quasimodo,
base rally whatsoever, semua you all dah tahu. Manipulation, fake out, semua you all dah tahu. Re-entry, BBMA you dah tahu. CV1 break, you nak masuk kat mana you dah tahu. You nak TP kat mana, tarik pipo you dah tahu. Tapi adakah you tahu di sebalik teknik-teknik tersebut? Itu yang you all, kalau you dah tahu baguslah. Kalau you tak tahu, ya inilah perkara asas yang you all perlu tahu. Bila you faham ini, you bagilah teknik apapun, you boleh faham, you boleh kaitkan, you boleh still back to basic. That's why sifu-sifu kat luar sana, masa-masa kat luar sana tu kata kalau you all sesat dengan teknik you all tu, back to basic. Inilah ceritanya back to basic. Tapi mereka kadang-kadang mereka bukan tak nak cerita, mereka malas nak cerita sebab bubuh dah dapat cerita, tapi student tak dengar. Student kata, Allah, tak balik-balik cerita basic, kami dah power basic, kami nak advance. Dia bagilah advance, tapi bila tak jadi, hampa mengamuk, hampa meroyan, hampa MC, hampa meroyan, hampa pergi bucu katil menangis, bucu katil berdarah sekalipun. That's why dia kata back to basic. Apa basic? Inilah basic. Inilah basic. Basic. Ada lagi apa lagi basic? Chart pattern nanti kita masuklah. Chart pattern tu macam-macam pattern kat luar sana. Tapi this is the core, this is the basic. So tuan-tuan faham, hadam, lepas tu tengok chart, praktis dekat chart, tak kisah mana-mana time frame pun, tengok, marking, fahamkan betul-betul. InsyaAllah tuan-tuan saudara nanti boleh nampak. Okay, saya rasa dah cukup kot sekadar itu. So tuan-tuan jangan lupa subscribe grup channel YouTube ni, channel YouTube Signalist, dan saya akan sertakan link Telegram dekat bawah ni. So tuan-tuan boleh join kita punya Telegram Signalist Trade Ideas. Kita akan provide, kita tak ajar basic dalam tu, tapi kita beri penekanan kepada basic. Dalam tu lebih kepada kita punya mapping trade ideas, apa pandangan kita untuk perjalanan, apakah arah perjalanan market, dan saya juga akan share setup yang berpotensi, high potensi. Kalau tuan-tuan tengok ada setup SOP ketat, apa whatsoever tu, itulah maksud saya. Kalau ada SOP ketat tu, itu kalau semua tu ada, potensi nak jalan tu adalah itu arah-arah, kita akan bagi arah. And then kita pun sudah ada market analyst yang baru. Ada hari tu kita ada buat satu session, walaupun alhamdulillah ada partisipan walaupun tak ramai, sebab dalam grup tu masih ada dalam 60 orang 70 orang, masih sikit lah. So tuan-tuan kalau suka channel ni, please like, and then tolong join kita punya group. Kita nak grow dan kita cuba buat satu community untuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita sharing ilmu, sebab saya tak tahu tuan-tuan, saya pun trade ada loss, ada profit, tapi di sebalik loss yang saya hadap tu, saya tengok, saya kaji balik, inilah perkara-perkara asas basic yang penting, wajib lah. Saya bagi hukum wajib lah. Soal apa hukumnya, nak jadi mufti kan? Tak bukan mufti haram-haram dia tahu. Ni saya bagi wajib. Hukum halal haram mufti tahu lah, ni saya bagi wajib. Wajib buat. Tak buat ni, jangan tuan-tuan sekali-sekali langkah step ekspresi yang baru. Kalau yang lama back to basic, inilah basic dia. Kalau dah lama track, dia kata back to basic, inilah basicnya. Tapi kalau yang baru, wajib kuasai basic dulu sebelum anda nak explore teknik-teknik dekat luar tu. Nak belajar lepas dah power basic, nak belajar teknik apa-apa, pi lah. Saya tak halang anda pi lah. Tapi belajar dulu basic ni. Basic ni penting tuan-tuan, basic ni penting. Okay, so sampai di situ saja. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, tolong please. Saya nak increasekan saya punya viewers, saya punya subscribers, and then group Signal Trade Ideas. Untuk Telegram channel, please masuk. Saya jemput ramai-ramai masuk, free saja. Kita punya analisis tak banyak, tapi insyaAllah kita akan bagi setup ataupun mapping ataupun analisa yang berkualiti. Kita akan concentrate yang berkualiti saja. Kita tak bagi banyak sangat trade signal, banyak sangat mapping. So kita tak bagi signal, kita bagi mapping. Banyak sangat trade idea, nanti tuan-tuan pening. Tapi dalam masa kita bagi yang betul-betul kualiti saja. Kita pun sudah ada market analysis yang baru, insyaAllah nanti kita akan cuba tambahkan lagi, siapa yang berminat. And then saya juga
kita ada plan moving forward. Kalau semakin ramai ahli, maybe kita ada program-program yang seterusnya. Sekarang ni kita nak naikkan kita punya subscriber, kita nak naikkan kita punya subscribers dekat YouTube dengan kita punya Telegram untuk kita grow sama-sama, insyaAllah. So itu saja tuan-tuan daripada saya. Tuan-tuan selagi boleh, insyaAllah saya akan daripada semasa-semata akan provide konten-konten yang selainnya. Tapi kali ini panjang sangat, so saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.